Anugerah terakhir ni adalah kita simpan benda ni untuk terakhir sebab tahun ni kita nak berikan penghormatan special. Tahun ini adalah tahun di mana aku buat julung kali juga, buat kali pertama mula menonton sukan bola sepak wanita dengan lebih kerap. Aku sejak Piala Dunia Wanita 2015 di Canada aku mula tengok. Okay. Aku I mean skuad Jepun kalau peringkat antarabangsa tu kita tak asing sangat. Nadeshiko kita mengenali kan. Skuad Nadeshiko yang pernah menjuarai Piala Dunia 2011. Kita cukup mengenali Marta dan juga generasi bola sepak Brazil. Kita cukup mengenali Birgit Prince. Kita juga cukup mengenali generasi bola sepak Amerika Syarikat dengan Hope Solo, dengan Megan Rapinoe, dengan Carly Lloyd, Alex Morgan, incredible generation of players. Tetapi di peringkat kelab, Faiz, aku lebih kerap menonton tahun ini saja, bermula tahun ini. Ada beberapa podcast yang aku banyak mendengar juga tentang bola sepak wanita. Adakah kerana 2 tahun lepas Manchester United mula menubuhkan pasukan wanita bawahan tengok? Sebenarnya tidak sangat. Aku lebih tertarik kerana aku rasa coverage WSL semakin meningkat. Kita boleh tengok secara free pun sekarang. Secara free, dan aku banyak menonton lah. Dan aku tahu ada beberapa perlawanan yang Astro sendiri menayangkan pada ketika ini. Jadi aku sangat tertarik lah dengan scene bola sepak wanita yang semakin membesar, yang ada potensi yang luar biasa. Bahkan Arsene Wenger mengatakan females football is the biggest thing for the next decade. Tak sabar kita nak tengok Dan jadi memandangkan ini adalah tahun yang special buat pembangunan bola sepak wanita. Secara peribadi buat aku, kita simpan anugerah ini untuk terakhir kerana kita nak beri penghormatan yang luar biasa kepada barisan-barisan pemain wanita yang menarik perhatian kita sepanjang 1 tahun ni. Dan untuk Best Actress tahun ini, kita ada 3 nominis. Dan calon-calonnya adalah Vivian Miedema, penyerang Arsenal dan juga skuad kebangsaan Belanda kalau tak silap aku kan. Miedema, incredible football player untuk Arsenal. Skillful, tajam, leader on the pitch. Dan apabila aku banyak menonton perlawanan Arsenal tahun ni sebab aku banyak dengar podcast Ian Wright pasal skuad wanita Arsenal, dan setiap kali Miedema tidak turun beraksi, kau boleh nampak perbezaan dia, sangat ketara. Itu adalah tanda-tanda seorang pemain yang luar biasa kan. Pemain kedua calonnya adalah Sam Kerr. Favorite aku. Favorite kau bintang pasukan Chelsea kan, Sam Kerr. Luar biasa. Juga kapten pasukan kebangsaan Australia. Berjersey nombor 20. Ikonik. Aku sebenarnya ada seorang lagi nama kegemaran yang aku tak masukkan dalam list ni yang aku tak masukkan dalam nominis ni. Soyunji? Bukan? Iwabuchi. Mana Iwabuchi ni aku sifatkan sebagai the female version of Santi Cazorla untuk Arsenal. Pergerakannya very unassuming, very languid. Selesa dengan kedua kaki. Tapi tidak adalah kalau hang Iwabuchi. Kalau aku yang tak bernasib baik untuk tak tersenarai pada kali ini adalah Lick Mertens. Okay. Luar biasa juga. But the final nominee lah. So nominee kedua kita Miedema, Sam Kerr, and the final nominee is Alexia Putellas. Faiz, Alexia Putellas ni aku baru kenal actually second half of 2022. Sebab aku tak banyak menonton Women's Champions League. Aku banyak menonton Women's Super League awalnya kan. Tetapi second half of 2021, aku banyak menonton Women's Champions League. And my God, Faiz, Putellas gila gaya permainan. Barca Femini. Dikala satu dunia mencaci skuad lelaki Barcelona, dan rightly so, sebab skuad lelaki Barcelona banyak mengalami masalah, banyak melalui satu detik yang sukar, dan juga management Barcelona secara keseluruhan memang hancur, cacah merbah sepanjang 2 tahun lepas. Tetapi Barca Femini, skuad wanita Barcelona pada ketika ini adalah mungkin skuad bola sepak wanita terbaik di dunia, Faiz. Dengan corak bola sepak yang melambangkan identiti Katalan tersebut. Dan individu yang menjadi nadi utama pergerakan ataupun this Barca Femini movement pada ketika ini ada Alexia Putellas. Alexia Putellas ni ramai yang menganggap sebagai the Iniesta of women football.
salah satu atribut terbaik beliau adalah beliau adalah midfielder yang boleh bermain sebagai defensive midfielder, center midfielder, box to box midfielder ataupun attacking midfielder. Tapi beliau pernah bermain sebagai left wing, right wing, second striker, top striker dan juga left back, hang bayangkan. Betapa boleh diharapnya Alexia Putellas. Dan beliau bukan saja menawarkan skill, beliau juga menawarkan leadership. Di usia 27 tahun, Kish, beliau sekarang adalah kapten pasukan Barcelona Women dan juga pasukan kebangsaan Sepanyol. Dan beliau telah pun memperoleh 93 caps. At the age of 27? At the age of 27. Lagi 7 perlawanan, Centurion. Kan? Jadi Alexia Putellas ni sebenarnya kalau aku lihat dia gaya permainannya mirip dengan Carli Lloyd ketika peak Carli Lloyd. Okay. Yes. Cuma dia ada cutting edge dia sebab macam cakap di Barcelona bermain satu brand bola sepak yang sinonim dengan Barcelona sendiri. Shot passing, movement apa semua ni. Dan beliau bermainkan role tersebut dengan sangat perfect. Dan beliau juga adalah seorang bekas graduan daripada skuad Barcelona. Jalan dia ke sekarang sebagai kapten Barcelona tu sangat unorthodox. Beliau terpaksa berpindah ke Espanyol dulu kerana tak mendapat tempat dan akhirnya membuktikan nilai beliau di Espanyol. Selepas itu baru kembali ke Barcelona dan sejak beliau kembali ke Barcelona, trajektori dia sentiasa meningkat. Tak pernah menurun. And ada satu benda yang aku nak rumuskan pasal Alexia Putellas ni. Alexia Putellas ni adalah lambang perubahan yang berlaku dalam konteks bola sepak wanita. Kalau kita ingat, bola sepak lelaki ini, zaman 70-an, 80-an selalu, penghargaan seringkali lebih diberikan kepada individual brilliance. Macam Garrincha, Maradona. Bukan seorang individu yang boleh beraksi dalam sebuah sistem, tetapi the main artist of the team. Individu yang boleh mendapatkan bola dan menjadikan something out of nothing by themselves. Pemain-pemain seperti ini yang akan lebih mendapat fokus utama. Right? The one individual brilliant artist. Kalau daripada Garrincha ke Pele, ke Diego Maradona, ke Johan Cruyff, ke Roger Milla, ke George Weah, Roberto Baggio. These are all individual artists. Not necessarily player yang boleh beraksi dalam sebuah sistem. Dan dalam konteks bola sepak wanita juga, buat sekian lama penghargaan sering diberikan kepada individu-individu yang menjadi individual brilliance. Macam Marta, Megan Rapinoe, individual brilliance. Tetapi aku rasa sekarang ni, dengan development of tactics within modern football dan evolusi bola sepak pemain wanita yang semakin menjadi modern, progresif dan berdasarkan struktur dan pemahaman yang ketara, aku rasa semakin lama scene bola sepak wanita juga sudah mula memberikan penghargaan kepada pemain-pemain yang lebih berteraskan sebuah sistem. Dan aku rasa pemilihan Alexia Putellas bukan saja daripada kita sebagai peminat bola sepak di Bola Itu Live, tetapi juga sebagai daripada perspektif juri Ballon d'Or yang memilihnya sebagai pemenang Ballon d'Or tahun ni adalah contoh terbaik bahawa bola sepak wanita juga satu perubahan dan peredaran masa sedang berlaku dengan ketara. Dan ini adalah perkara yang sangat positif. Dan kita teruja untuk sampai ke dekad seterusnya untuk bola sepak wanita. Jadi itu dia, Best Actress Alexia Putellas.